Jadi penyakit-penyakit ini duduk dalam hati. Hak yang saya tulis yang warna biru itu. Ini penyakit ni kalau datang bahaya tuan-tuan. Saya buat 1-2 contoh. Ni banyak ni. Tuan-tuan cari ustaz lah belajar nanti. Kita kata penyakit riak, menunjuk-nunjuk, merosakkan amal kita. Kita duit tak banyak, tapi dah nak tunjuk ke negara luar kita hebat. Mampus kita. Itu negara. Kita ustaz, rumah kecil pula. Dah payah nak faham sangat. Kalau rumah kecil, Perdana Menterinya suami. Kan Nabi sebut dah, kullukum ra'in wa kullu ra'in mas'ulun ar ra'iyati. Setiap kamu adalah pemerintah dan bertanggungjawab pada rakyatnya, mereka masing-masing. Kalau suami, pemerintah dalam rumah. Kalau sekolah, pengetua. Kalau kampung JKK lah, sudah JKK. Kalau daerah, pegawai daerah kan. Kalau negeri, boleh jadi menteri besar, ketua menteri. Kita kenduri rumah kita, ambil kecil. Kita hanya mampu menyembelih 2 ekor lembu. Tapi kita malu kepada jiran-jiran kita. Kita tak main dah 2 ekor lembu. Kita pergi sembelih 7 ekor lembu. Kemampuan tak ada. Kad kahwin tu cetaklah yang harga 35 sen. Dah RM1. Jemputan RM2,000. Habis kalau atas kos kad saja dah habis RM2,000. Saya kahwin anak saya, atas kad saja RM300 je habis. Dia habis RM2,000. Jadi saya ada lagi RM1,700. Saya tambah lagi seekor kambing, seekor lembu. Apa maksudnya? Kita jaga niat hati kita. Itu baru kerajaan rumah. Kalau kerajaan besar, lain pula. Malu kita ni. Kita nak persidangan, kita kena renovate semua. Sebenarnya tempat kita dah ada dah. Nak kita renovate ni pasal apa? Nak tunjuk pada orang kita hebat. Walau hutang kita banyak. Penyakit mana tadi? Penyakit riak yang duduk dalam diri. Penyakit takabur, sombong, ujub. Hak penyakit lagi, penyakit gila dunia. Hubud dunia ni di bawahnya ada 2. Cinta sangat dunia. Memang kita duduk atas dunia. Apa maksud cinta dunia ni? Hubud dunia. Di bawah hubud dunia ni hubul mal. Cari harta. Hubun nisa, gila perempuan, gila wanita, habis. Orang sanggup bunuh orang, sanggup sembelih orang kerana harta, kerana perempuan. Langgar titah perintah Allah Subhanahu wa taala kerana perempuan. Sejarahnya dah berlaku. Orang bunuh Susilawati kerana harta benda. Orang bunuh orang itu kerana perempuan. Macam-macam. Ini penyakit dalam hati. Habis ustaz, harta wanita tolak. Mana boleh? Kalau tak ada wanita, tak ada anak kita, tak ada harta, tak ke Mekah. Maksudnya apa dia? Jangan dia jadi matlamat dalam hidup kita. Menjadi tujuan. Matlamat kita harta, matlamat kita wanita. Habis wasak kita. Waktu itu bila penyakit ini datang, dia akan merosakkan kita. Jadi ini kena buang dari diri kita. Pasal nak jumpa Tuhan. Lagi penyakit mana? Gila kuasa. Gila kuasa ni parah tuan-tuan. Penyakit besar. Ni pun duduk dalam hati. Tapi bila dia zahir, dia akan jadi macam Libya. Bunuh, saya kata bunuh, tembak. Bayangkan 3,000 lebih rakyatnya dibunuh. Penyakit mana? Hubbul jah, gila kuasa dalam hati. Kalau kitab-kitab tasawuf dia sebut gila pengaruh, gila kedudukan. Tapi saya terjemah sedap sikit. Gila kuasa. Kan sedap tajuk tu. Gila pengaruh. Alah. Tak seteruslah lah bunyi ajaran agama. Gila kuasa. Hubbul jah. Gila serta tamak kuasa dan pangkat adalah sifat yang terkeji. Siapa peringkat saudara-saudara sekalian? Katanya hubbul jah ataupun hubbul riyasah, cinta kekuasaan adalah salah satu pensyahwat yang sering menimpa manusia. Bagi orang yang terkena penyakit ini, kekuasaan, jabatan dan segala yang mengiringinya berupa populariti. Janji saya popular, janji saya glamour, janji orang pandang saya hebat. Itulah yang menjadi tujuan hidupnya. Bila penyakit hati ini datang, kata Nabi, dia ibarat
2 ekor serigala yang dilepas oleh seekor kambing tidak lebih parah kerosakannya bagi kambing itu bila dibandingkan ketamakan seorang terhadap harta dan kedudukan dalam merosakkan agamanya. 2, sebab harta, sebab kedudukan. Harta mana? Di bawah tajuk hubbud dunia. Pangkat, kuasa, di bawah tajuk gila kuasa. Saudara, saya tak nak detail bahagian ni. Kalau saya detail benda ni, dia jadi panjang. Dia keluar tajuk ni. Tajuk ni bincang kemudian panjang. Sebab tajuk ni kena bincang mana pula nanti? Kena ke sini pula. Siapa nak pergi ceramah tajuk ni pula jadi panjang. Sebab itu tuan-tuan, maaf sebutlah, apa yang orang buat sekarang ini, baik orang itu pemberita, baik dia wartawan, baik dia gelar dia Mr. T ke Mr. X ke Y ke, semua orang ini adalah menanggung dosa besar. Jangan main-main tuan-tuan. Terus ingat dosa besar makan riba je ke? Tuan-tuan main boleh agak-agak je. Dia dah tu. Bukan sekadar tuduh zina ni, anak dalam perut engkau ini bukan anak aku. Itu tuduh zina. Tuduh melacur, tuduh berzina. Dosa besar tuan-tuan. Dosa besar. Sejarah fitnah ini tuan-tuan tahu tak? Sejarah fitnah ni, sebut juga akhir ustaz ni. Kacau. Sejarah fitnah ni Nabi Yusuf dah kena dah. Nabi Yusuf dah kena dah. Akhir Nabi Yusuf masuk penjara. Semua orang tahu Nabi Yusuf betul. Termasuklah orang istana tahu Nabi Yusuf betul. Tapi siapa masuk penjara? Akhirnya yang masuk penjara itu siapa? Nabi Yusuf alaihi salam. Nabi Yusuf ni kerdil tuan-tuan. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lagi hebat. Bayangkan, isterinya Ummul Mukminin, mak kepada kita. Sebab tu matinya isteri si Nabi haram kahwin dengan kita. Tak boleh kahwin. Sebab tu panggil Ummahatul Mukminin, mak kepada orang beriman. Baik Ummu Salamah ke Aisyah ke Khadijah ke siapa si Nabi, tak boleh kahwin dengan kita. Panggil mak orang beriman. Bayangkan isteri Nabi. Kalau isteri Tok Guru pun kita tak percaya dah. Isteri Nabi, bukan Tok Guru sah, isteri Nabi. Kalangan sahabat ini ada yang tak percaya, ada yang percaya. Bayangkan. Sebab itu dalam Islam, saudara sekalian, fitnah ini satu benda yang sangat besar. Sebab Nabi sendiri sampai terdiam. Nak cakap tak boleh, nak pertahan takut betul, tak pertahan nak pertahan takut salah, tak pertahan takut betul. Akhir Nabi diam sehingga turun wahyu Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab itu saudara sekalian, kita kena jaga benda-benda begini. Jangan sampai kita jumpa Allah Ta'ala buat dosa besar yang kita tak sedar buat dosa besar dia. Dia memang dia tu. Jangan saudara sekalian. Sebab itu kita minta orang kembali kepada hukum Islam. Balik kepada hukum Islam. Sebab hukum Islam dia ada kaedah sadd zara'i, menutup pintu-pintu kebinasaan. Tutup pintu dulu. Apa dia? Kalau kau nak tuduh orang itu, pertama bawa 4 orang saksi dulu. Bawa dulu. Kalau kau tak ada, kau diam-diam. Bawa video tu diam-diam. Jangan heboh-heboh. Ketua polis, ini video. Video ni saya sok pelakunya sekian-sekian. Siap-siap, diam-diam. Kita tidak. Mari semua pemberitahu. Langkah pertama dah tak betul dah. Pasal apa? Mengadu kepada orang yang tak patut kita mengadu. Makna apa dia? Orang yang buat benda itu sebenarnya tanggung dosa besar di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dosa apa dia? Dosa qasaf, menuduh orang melakukan zina. Jangan main-main tuan-tuan. Kalau tak tahu, kita diam sudah, jangan bercakap. Saudara yang saya kasih sekalian, saya nak balik yang tadi. Yang tadi mana? Betul, kita tak habis tajuk ini. Kita nak dalam diri kita ni, biar kita punya iman yang benar,
yang tidak bercampur dengan keraguan. Yakin sungguh. Yakin macam mana? Dia nak habis ni. Memang tak selesai tajuk ni. Yakin yang bawa seseorang pada istiqamah, manakala ragu-ragu pula menimbulkan kemunafikan. Kita nak jadi orang yang beriman sampai peringkat mana? Innamal ladzina amanu billahi wa rasulih summa lam yartabu. Sesungguhnya orang-orang mukmin itu hanyalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, kemudian mereka tidak ragu-ragu. Ini asas dia, prinsip dia. Buahnya, hasilnya, wajahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah, serta mereka berjihad dengan harta benda dan jiwa mereka pada jalan Allah. Ulaika humus sadiqun, mereka itulah orang-orang yang benar pengakuan imannya. Tadi itu untuk orang lain. Hak sekarang saya cakap ni untuk saya dan untuk tuan-tuan dalam surau masjid ini. Kita nak sampai ke peringkat ini. Peringkat mana? Orang yang memiliki iman sampai peringkat dia sanggup susah kerana agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Hak yang mana? Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Kita nak ada qalbun salim pada hari yang tidak beri manfaat oleh harta benda dan anak pinak, malaikat orang datang menghadap Allah dengan hati yang salim, yang bersih, yang selamat. Selamat daripada apa? Selamat daripada kufur, syirik dan syak, serta selamat daripada penyakit-penyakit hati, riya, ujub, sum'ah, hubbud dunya. Jangan sayang ke dunia, sayangkan harta. Akhir, bila kerana sayang harta, sayang pangkat, sayang kedudukan, dia lupa kepada Allah dan Rasul. Akhir timbul penyakit baru pada dia, hubbun nafs, sayang ke diri. Dia takut dirinya susah, takut orang tak berkawan dengan dia, takut orang pulaukan dia kerana dia nak kepada Islam. Ini penyakit buruk juga, cela. Penyakit mana? Hubbun nafs, cintakan diri. Sebagai penyakit hubbul mal, cintakan harta. Hubbul jah, cintakan pangkat, ialah penyakit yang tercela dalam hati kita manusia. Kena buang penyakit itu. Kita nak jumpa Tuhan, kena bawa hati tadi. Hati mana? Qalbun salim, iaitu hati orang mukmin yang taat kepada Allah dan Rasulnya, benar-benar mengasihi kedua-duanya, mengutamakan Allah dan Rasul dari segala yang lain, dan cita-citanya tidak lain hanyalah untuk mencapai keredaan Allah Ta'ala. Kita nak iman kita sampai ke situ. Sampai peringkat macam mana lagi? Last. Benar ni lawan dia munafik lah. Siapa peringkat iman kita, syahadah kita tadi, ada cinta kita kepada Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga kita sanggup berkorban di jalan Allah Subhanahu wa taala. Barulah sahabat-sahabat sekalian, kita boleh meletakkan suatu harapan kita, insya-Allah kita akan dapat anak kunci syurga, dan anak kunci itu ialah anak kunci yang mempunyai gigi-giginya. Apa gigi-gigi tadi? Yang pertamanya ilmu, yang keduanya yakin, yakin yang sampai membuah semangat berkorban tadi. Yang ketiganya ialah ikhlas, jangan ada niat yang lain melainkan kerana Allah Ta'ala. Yang keempatnya asyidku, benar, jangan ada sifat munafik dalam hati. Mulutnya lain, hatinya tidak beriman kepada Allah. Yang kelima, kena ada rasa kecintaan dan syahadah pada Allah, pada Rasulullah, sehinggalah mendorong dia untuk melakukan sesuatu demi mencari keredaan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, sehinggalah dia meletakkan yang paling tinggi ialah kecintaan pada Allah, Rasulullah, dan juga berjihad jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian penerimaan, bukan saja kita laksana, tapi kita terima, hati kena terima. Jangan semayang-semayang, jangan keluar zakat, hati maki pula, aku keluar zakat, menjusah korang je zakat-zakat ni, tapi keluar juga. Itu makna kita tolak Islam, tak ada penerimaan. Yang akhir sekali, mau tidak mau, kita hendaklah beramal dengan dua kalimah syahadah tadi, melaksanakan tuntutannya, barulah kita termasuk di kalangan orang yang memiliki kunci yang mempunyai gigi-giginya, yang membolehkan kita membuka pintu syurga Allah Subhanahu wa ta'ala.
Jadi saya ingat sekadar itulah pada malam ini. Nota ni saya dah masuk dalam blog saya bulan lepas. Tuan-tuan carilah, cari tengok ada tu. Jadi pilih-pilih lah mana-mana yang tu, tuan-tuan boleh ambil lah. Tapi kalau tuan-tuan nak soft copy dia dalam bentuk yang gini, yang boleh modified, Yusuf Embong juga yahoo.com. InsyaAllah kalau tuan-tuan ada, saya akan passing pada tuan-tuan balik lah. Dan tujuan kita ialah tabsyirud dakwah, kita nak menyampaikan dakwah seruan Allah Subhanahu Wa Taala ini. Jadi saya ingat sekadar itu pada malam ini. Dan saya lupa pada sahabat yang belum memiliki CD tu, ada dalam beg. Saya bawa lagi CD ni, saya nak minta tuan-tuan pakat-pakat baca lah di rumah nanti. Ini sebahagian tuan-tuan dah beli dah. Ni musim gaji ni mungkin dia tak risau sangat kalau bagi tengah-tengah bulan gaji tak ada, ustaz. Ni ayam besok saya isytiharkan naik RM9. Mampus kita saya. Saya biasa beli ayam, lah anak saya tak ramai, ada sebelah je. Biasa saya beli ayam, saya telefon. Ustaz, dia kata 2 minggu lepas, dia kata kalau macam biasa ustaz tak dapat RM50, RM60. Semalam saya pergi lagi beli, saya beli RM80, tak boleh, sikit tak cukup. RM80 saya angkat tu macam RM50 sebulan yang dulu. Allahu Akbar. Kita hidup teruk sekarang, memang masalah sekarang. Kita pun tak tahu apa nak berlaku ni. Pada saya lah, saya sebut, saya tak pernah mikir nasib saya. Sebab saya rasa saya boleh hidup senang, alhamdulillah. Tapi bila tuan-tuan tengok orang kampung, kesian. Makan ayam dia berkira. Macam mana pula seekor ayam sudah mencecah harga RM16 seekor. RM18 seekor. Seekor ayam yang standard tu 2 kilo. 2 kali 9, RM18. Macam mana nak buat tu tuan-tuan? Jangan fikir dalam hidup ni, jangan fikir diri sendiri, fikir orang ramai. Hidup tengok-tengok kita menuju suasana yang sangat tidak baik sebenarnya. Tak apalah. Nanti tuan-tuan balik nanti dah. Ini setengah tu dah ada ni. Yang nak minta tuan-tuan baca banyak benda dalam ni, dalam special edition ni pun banyak bab-bab Palestin, tokoh-tokoh ada flash show Palestin pun ada sini. Tuan-tuan baca sendirilah. Yang saya nak minta tuan-tuan baca ni bahagian bacaan Haraki ni, banyak sini. Kalau tuan-tuan nak tahu macam mana mati syahid